Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk kali ini kita akan lihat berkaitan dengan ayat haji dan juga umrah. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Pada muka surat pada muka surat saya ini 237 ya. Muka surat 237. Kita terus masuk kepada hukum yang pertama. Al-hukmul awal, halil umratu wajibatun kal haji. Isunya, adakah umrah itu hukumnya wajib sebagaimana haji? Haji itu rukun Islam yang kelima. Adakah umrah termasuk juga? Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil umrah. Para fuqaha berbeza pandangan pada hukum umrah. Fadhabal asy-syafi'iyyatu wal hanabilatu ila annaha wajibatun kal haji. وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وذهب المالكية والحنفية إلى أنها سنة. Mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan umrah sunnah. Ini pandangan itu diambil daripada pandangan sahabat Ibnu Abbas dan juga Jabir bin Abdullah. Apakah dalil mereka? Adillatu Syafi'iyyah wal Hanabilah. Istadalla Syafi'iyyah wal Hanabilah ala madhhabihim bi bid'ati adillatin. Telah membuat dalil ulama Syafi'i dan Hambali di atas mazhab mereka dengan bid'ati adillah, dengan beberapa dalil. Nujizuha fi mayali, kami ringkaskan dalil tersebut sebagaimana di bawah. Pertama, ialah firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Daripada ayat itu, faqad amaratil ayatu bil itmam. Ayat itu telah menyuruh kita menyempurnakan. Itmam, atimu. Wahuwa fi'lu syai' wal ityanu bihi kamilan, iaitu melakukan sesuatu dan mendatangkan perkara itu secara sempurna, taman dan secara penuh. Fadalla ala wujub, maka itu menunjukkan wajib. Yang kedua, ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih, apa yang sabit daripada Nabi SAW daripada hadis yang sahih, annahu qala li ashabihi, baginda berkata kepada para sahabat, man kana ma'ahu hadiyun falyuhallil bi hajjatin wa umrah. Barang siapa yang ada bersamanya hadiun. Hadiun ni ialah binatang sembelihan yang dibawa sebagai hadiah ke tanah haram untuk disedekahkan kepada fuqara, dipanggil hadiun. Hadiah iaitu binatang sembelihan yang dibawa daripada negeri mereka untuk dihadiahkan kepada fuqara. Falyuhallil bi hajjatin dan wa umrah, hendaklah dia melakukan haji serta umrah. Makna menjadikannya qiran. Falyuhallil dengan haji wa umratin. Dia masukkan menjadikan haji bersama umrah sekaligus. Okay? Ini bagi orang yang ada membawa binatang. Ini berlaku pada apa ni? Berlaku pada kisah Hajatul Wada', di mana Rasulullah SAW memberi nasihat kepada sahabat-sahabat itu, biar gabungkan umrah beserta haji tersebut dan sembelihlah sebagai menjadi dam, bayaran dan kepada haji qiran. Yang ketiga, marwi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah, dan bermasukkan umrah dalam haji sehingga kiamat. Makna umrah boleh bermasuk dalam haji, dijadikan seumpama qiran, dipanggil dukhul umrah fil haji. Umrah masuk dalam haji dilakukan amalan qiran. Amalan umrah tu dan haji dibuat sekali. Jadi di sini dalil mengatakan bahawa umrah juga wajib. Kalau tidak, Nabi kata buat haji sajalah, Nabi takkan suruh masukkan umrah dalam haji. Adillatul Malikiyah wal Hanafiyah, dalil mazhab Maliki dan Hanafi. Wastadallal Malikiyah wal Hanafiyah ala anna umrata sunnatun. Mereka membuat dalil bahawa umrah itu sunat dengan perkara berikut. Pertama, adamu dzikril umrah fil ayat allati dallat ala faridatil haji. Tidak menyebut umrah dalam ayat-ayat yang menunjukkan kefarduan haji. Contoh, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Hendaklah kerana Allah dan wajib ke atas manusia itu menunaikan haji ke Kaabah. Wa qawluhu jalla sana'uhu, dan firman Allah Ta'ala,
wa adzim fin nasi bil haji, dan hendaklah kamu seru kepada manusia untuk melakukan haji. Di sini hanya didatangkan haji saja. Yang kedua, dalil yang kedua, qalu innal ahaditha as-sahihata allati bayyanat qawaid al-Islam, hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang asas-asas Islam, lam yarid fihi dzikrul umrah, tidak datang padanya menyebutkan tentang kefarduan umrah. Fadalla dhalika ala anna al-umrata, maka itu menunjukkan umrah laisat bi faridatin, bahawa umrah bukan fardu, wa annaha takhtalifu fil hukmi 'anil haji, dan dia berbeza pada hukum daripada amalan haji. Yang ketiga, marwi 'anin Nabi SAW anhu qala al-hajju jihadun wal umratu tatawwu'un, haji itu satu jihad, adapun umrah itu ialah tatawwu'un, ialah ke tatawwu', ibadat sunat. Warabi'an, yang keempat, marwi an Jabir bin Abdullah anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, ada seorang lelaki bertanya pada Nabi anil umrah, tentang umrah, awajibatun hiya, adakah wajib umrah itu? Qala la, Nabi kata la, wa anta ta'tamiru khairul lakum, tapi kamu berbuat umrah itu lebih baik untuk kamu. Okay. Seterusnya, yang kelima, wa ajabu 'anil ayah, apa jawapan pandangan ulama ini tentang ayat Quran yang mengatakan wa atimul hajja wal umrah tu? Apa jawapan mereka? Wa ajabu 'anil ayati wal ahadits allati istadalla biha Syafi'iyyah faqalu, mereka menjawab bagi hadis dan ayat yang dibuat dalil oleh Syafi'ah. Kata mereka, innama mahmulatun ala ma kana ba'da syuru', bahawa hadis itu dan ayat itu ditanggung, maknanya di atas perbuatan selepas dilaksanakannya. Jadi apabila telah dimulakan amal umrah, itu jadi wajib. Wa atimu, sempurnakan, menunjukkan bahawa telah dia seorang itu telah memulakan perbuatan umrah. Maka ba'da syuru', setelah daripada mula, maka itu yang hadis dan ayat Quran tu menyatakan wajib diteruskan. Fa inna ta'bir bil itmam, kerana ta'bir, penggunaan ayat menggunakan itmam tu, wa atimu, musy'irun, dia memberi isyarat bi annahu kana qad syara'a fiha, bahawa seseorang itu telah masuk melakukan amalan itu. Wa hadha yajibu bittifaq, dan ini memang disepakati wajib. Siapa yang telah memulakan amalan haji atau umrah, wajib disempurnakan. Qala al-'allamah Syaukani, di sini syekh kita menukilkan daripada kalam Imam Syaukani daripada Fathul Qadir. Kata dia, wa hadha wa in kana fihi bu'dun, katanya ini walaupun jauh makna ataupun andaian ini, lakinnahu yajibul masiru ilaihi, maka namun wajib kita berpandangan kepada ini, jam'an bainal adillah, supaya dapat dihimpunkan di antara dalil-dalil. Jadi dalil-dalil ada yang kata wajib, ada kata tak. Macam mana cara nak impun? Cara nak impun macam ni lah. Yang mengatakan wajib itu apabila telah dimulakan amalan umrah. Yang mengatakan tak wajib itu kalau dari segi hukum asal dia tidak wajib. Tapi ini pandangan bukan mazhab kita lah. Mazhab kita wajib. Wala siyama ba'da tasrihihi, lebih-lebih lagi setelah dijelaskan sendiri terasa secara terang oleh Nabi bima taqaddama, dengan apa yang telah lalu, fi hadis Jabirin, pada hadis Jabir, min adami wujud, Nabi sebut sendiri bahawa tak wajib kan. Ni hadis Jabir ni. Nabi kata la wa an ta'tamiru khairul lakum. Ni hadis Jabir ni jelas kan. Okey. Kemudian katanya wa ala hadha yuhmal ma warada fi mimma fihi dalalatun ala wujub, dan di atas inilah ditanggung apa yang datang yang menunjukkan atas wajib, ditanggung di atas wajib disempurnakan bila telah mula. Okey. Seterusnya kita masuk kepada al-hukmul tsani, hukum yang kedua. Berkaitan dengan ihsar. Saya rasa saya nak tinggal je lah tajuk ni. Kerana tajuk ini juga panjang, boleh lihat pada masalah fiqh lah dalam subjek fiqh. Okey. Kita masuk kepada perbahasan hukum yang seterusnya. Al-hukmur rabi'. Ma hukmu al-mutamatti' alladhi la yajidul hadiah. Apakah hukum tamattu', orang yang tidak mendapati binatang. Binatang yang nak disembelih. Dalla qauluhu ta'ala faman tamatta'a bil umrati, siapa yang bertamattu' dengan umrah kepada haji, famastaysara minal hadi, maka hendaklah dia
sembelih apa yang mudah daripada hadiah binatang ternakan. Binatang ternakan yang dibawa sebagai hadiah. Wa ala wujubi damil hadi, menunjukkan atas wajib kena bayar al hadiyu alal mutamatti', di atas orang yang tamattu'. Ini dipanggil sebagai dam ni. Fa idza lam yajid dama, kalau tidak mendapati tak ada binatang sembelihan, imma li adamil mal, kerana ketiadaan duit, dia bukan tak ada binatang, dia tak ada duit nak beli. Au li adamil hayawan, atau hayawan tu memang tak ada, maka caranya fasama thalathata ayyamin, maka hendaklah dipuasa 3 hari fil haji, dalam haji, wa sab'ati ayyamin idza raja'a ila ahlihi, dan 7 hari apabila dia kembali kepada ahlinya di kampung. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi hadha siyam, maka khilafnya mana? Khilaf pada puasa ini fi qawlihi fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tu. Khilaf macam mana ni? Kata faqala Abu Hanifata al-muradu fi ashhuril haji, yang maksud itu mestilah berpuasa ialah pada ashhuril haji, pada masa haji, pada bulan haji, maknanya pada masa haji. Iaitu di manakah dia? Wa huwa ma bainal ihramain, iaitu antara dua ihram, ihram umrah dan ihram haji. Kerana orang tamattu' ni dia mula dengan umrah. Dia mula dengan umrah. Lepas tu baru dia buat amalan haji. Maka antara umrah haji, situ dia puasa. Fa idza intaha min umratihi, apabila dia selesai daripada umrah, halalahu siyam, maka halal boleh baginya puasa. Wa illam yuhrim ba'du, walaupun dia belum ihram dengan haji. Okey, jadi setelah selesai umrah saja boleh dia buat puasa tu, sebab dia nanti nak buat haji tamattu' kan. Walaupun dia belum ihram dengan wa illam yuhrim ahrama yuhrimu wa illam yuhrim ba'du, walaupun belum ihram lagi bil haji, belum ihram dengan haji lagi. Wal afdalu, dan yang paling afdal al yansuma yaumat tarwiyah, dia berpuasa pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah tu hari 8. Wa yaumal arafah, dan hari arafah. Hari arafah hari 9. Wa yauman qablahuma, dan satu hari sebelumnya. Yakni berapa? 7, 8 dan 9. Yaumut tarwiyah ni, hari tarwiyah ialah hari 8 Zulhijjah. Dinamakan tarwiyah kerana pada masa dahulu orang jahiliah pada hari itu mereka akan memberi minum kepada jemaah-jemaah yang datang untuk menziarahi Baitullah. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, la yasihu shaumuhu illa ba'da al-ihram fil haji. Imam Syafi'i kata tidak sah dia puasa kecuali selepas dia ihram dalam haji. Maknanya lepas umrah saja tak boleh lagi. Dia kena ihram haji dulu. Liqaulihi ta'ala fil haji. Kerana Tuhan sebut fil haji. Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji. Maka menunjukkan mesti dia ihram dengan haji dulu. Wahia min indi syuru'ihi, iaitu seketika selesai, ketika mula dia masuk fil ihram, untuk ihram, ila yaumin nahri, sehinggalah hari raya yaumin nahar, hari raya haji 10 Zulhijjah. Wal asah annaha, hari nahar ni hari sembelihan lah. Di sini makna 10 Zulhijjah. Wal asah annaha la tajuz yaumal nahri, dan yang paling sahihnya memang tak boleh puasa hari raya Aidil Adha, tak boleh. Hari nahar tak boleh puasa. Wa ayyam tashrik pun tak boleh. Maka wal mustahabbu an takuna fil ashri min Dzulhijjah qabla yaumil Arafah. Maka yang eloknya hendaklah dilakukan 10 pada 10 awal daripada Zulhijjah sebelum hari Arafah. Jadi di sisi mazhab Syafi'i sunatnya dibuat antara 1 sampai ke 8. Hari Arafah boleh juga, cuma tidak disunatkanlah puasa pada hari Arafah itu. Wa yara ba'dul ulama, dan telah berpandangan sebagian ulama, annama lam yasum hadhihi al-ayyam qabla al-'id, siapa yang tidak puasa hari ini, hari-hari tersebut sebelum hari raya, falahu an yasumaha fi ayyami tashrik, ia boleh puasa pada hari tashrik. Liqauli Aisyah wa Ibnu Umar, berdasarkan kata Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, lam yurakhas, tidak diberi rukhsah, fi ayyami tashrik, pada hari tashrik, ayyusamna, bahawa dia itu dipuasa, illa liman lam yajidil hadiya, kecuali bagi orang yang tidak ada binatang sembelihan sebagai dam. Cuma ini pandangan lemah lah. Pandangan fatwa daripada Aisyah bin Umar, dia kata boleh juga. Jadi si mazhab kita hari tashrik tak boleh puasa.
Wa mansya'ul khilaf. Apa mansya'? Mansya' ni sebab, punca berlaku khilaf antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Wa huwa ikhtilafuhum fi tafsiri qauli ta'ala fi salasata ayyamin fil haji. Fal Hanafiyatu qalu fi ashhuril haji. Hanafiyah mengatakan pada bulan haji. Wa Syafi'iyah qalu fi ihramil haji. Syafi'iyah mengatakan pada ihram haji. Wa bikullin qala ba'du sahabat. Dengan setiap pandangan ini berkata sebahagian sahabat dan tabi'in. Wa amma sab'atu ayyam, adapun 7 hari baki itu faqad ikhtalafa al-fuqaha fi waqti siyamiha. Mereka khilaf pada bilakah waktu dipuasakannya. Faqala Syafi'iyatu waqtu siyamiha ar-ruju'u ila al-ahli wal watan. Waktu puasanya ialah apabila kembali kepada ahli keluarga dan juga kembali ke negeri. Liqaulihi wa sab'atin idza raja'tum. Bila mereka kembali, maka jelaslah waktu itu disuruh puasa setelah kembali di kampung. Wa qala Ahmad bin Hanbal yujzihi an yasuma fi tariqi wa la yushtaratu an yasila ila ahlihi wa watanihi. Boleh memada baginya dia puasa pada perjalanan, tidak disyaratkan kena sampai kepada keluarganya dan negerinya. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, al-muradu minar rujuk, maksud daripada rujuk tu idza raja'tu al-faraghu min a'malil haji, iaitu selesai daripada pekerjaan haji. Wa huwa madhhabu Malik rahimahullah, itu mazhab Imam Malik. Wa qala Syaukani wal awwal arjah, yang pertama lagi kuat. Faqad thabata fi sahih min hadits Ibn Umar, daripada hadis Ibn Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahli. Di sini jelas. Dalam ni bukan ayat Quran, ni dia hadis disebut begitu. Wa thabata aidan fi sahih min hadits Ibn Abbas bi lafzi wa sab'atin idza raja'tum ila amsarikum, bila kamu kembali kepada negeri-negeri bandar-bandar kamu. Okey, kita tengok kepada ma hiya syurut wujub ad-dam tamattu'. Okey. Syarat ni pun banyak, saya rasa saya tak perlu sebut lah ni yang boleh tengok dalam kitab fiqh. Kita masuk kepada siapakah yang dikira hadiril masjidil haram. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dalla qauluhu ta'ala dzalika liman lam yakun. Dah hukum tersebut bagi orang yang bukan di kalangan hadiril masjidil haram, bukan orang yang duduk sekitar masjidil haram. Maksudnya ala anna ahlil haram, orang yang duduk di tanah haram, la muta'ata lahum, tidak ada mut'ah, dengan maksud tidak ada tamattu', tak boleh buat tamattu'. Dia duduk situ dah, kenapa dia perlu buat tamattu'nya? Dia buat haji ifrad je lah, selesai haji, kerana dia boleh ihram, dekat dia boleh ihram ketika hampir nak melakukan amal-amal haji, maka dia buat haji ifrad saja. La muta'ata lahum. Yang mut'ah ini kalau dia datang jauh, tentulah dia perlu ihram. Nak ihram tu, kalau ihram dengan haji, dia kena lama bertahan dalam ihram. Maka dia ihram dengan umrah, dia dapat keluar daripada ihram dengan segera. Ada pun orang duduk di kampung tu dah, dia boleh bila-bila masa dia ihram, maka dia ihramlah masa nak melakukan amal haji, maka sesuailah baginya haji ifrad, tak ada mut'ah. Wa hadha madhhabu min Abbas wa Abi Hanifah. Ini mazhab Ibn Abbas dan Abu Hanifah. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Jumhur mengatakan inna lil makki an yatamatta'a, boleh dia buat tamattu' biduni karahatin, tanpa makruh, walaysa alaihi hadyun, dan dia tak kena bayar dam, wala siyamun, dan tak kena puasa. Sebab dalam Quran tu sebut lam yakun dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Hukum tersebut hanya kepada orang yang bukan duduk di sekitar Masjidil Haram. Okey. Wastadallu bi anna al-isyarata ta'udu ila aqrabil madhkur. Mereka membuat dalil bahawa isyarat zalika itu kembali kepada aqrabil madhkur, kepada yang disebut yang paling dekat. Wa aqrabul madhkur huna wujubul hadi aw siyam 'ala al-mutamatti'. Wajib kena bayar, kena sembelih dam dan juga puasa di atas mutamatti', orang yang buat tamattu'. Jadi orang yang buat tamattu', zalika yakni kewajipan menyembelih, membayar dam itu liman lam yakun, bagi orang yang bukan duduk sekitar Masjidil Haram. Jadi dalilnya jelas itu. Wa amma Abu Hanifah faqad a'ada al-isyarah ila tamattu'. Ada pun Abu Hanifah, dia isyarat, dia kembalikan zalika, isim isyarat tu kepada tamattu' tu sendiri, bukan kewajipan bayar dam dan puasa itu. Dia kembalikan kepada tamattu' itu.
Jadi takdir ayatnya macam mana? Wa takdir dzalika tamattu'u liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Dan tamattu' itu, perbuatan mengerjakan haji tamattu' itu bagi orang yang bukan ahli sekitar Masjidil Haram. Wa qad ikhtalafu fil murad min qawlihi hadiril Masjidil Haram. Faqala Malikun. Okey, jadi sekarang ni selesai satu. Yang kedua, siapakah hadiril Masjidil Haram itu? Faqala Malikuhum ahlu Makkah bi'ainiha, orang Mekah saja. Wa ikhtara Tahawi wa rajjahahu. Qala Ibnu Abbas, hum ahlul haram, orang yang duduk sekitar tanah haram, termasuklah di Tanaim, dan Ji'ranah, sekitar tanah haram tu. Wa qala Hafiz huwa zahir, kata Hafiz Ibnu Hajar itu pandangan yang zahir. Qala Syafi'i, man kana ahluhu ala aqalli masafatin tuqsaru fiha as-salatu, orang yang mana ahli dia tu duduk sekitar kurang daripada masafah yang boleh qasar. Makna kurang daripada 2 marhalah. Mesti kurang daripada 2 marhalah. Waqtarahu Ibnu Jarir. Ini pandangan oleh Ibnu Jarir. Wa qala Abu Hanifah hum ahlul mawaqit wa min waraiha min kulli nahiyah, iaitu ahli miqat dan orang yang di belakangnya daripada setiap bahagian. Jadi makna luas lagi ahli miqat. Tak makna orang duduk dalam kawasan miqat itu. Aqulu la'alla ma dhahaba ilal malikiyah wal arja. Dia kata boleh jadi pandangan Maliki ni lebih arja. Itu pandangan di sisi Syekh kita lah. Okey. Al-hukmu sabi'u, hukum yang ketujuh. Ma hiya ashhurul hajj, apa dia bulan-bulan haji? Ikhtalafa al-ulama fil muradi min qawlihi al-hajju ashhurun ma'lumat. Ma hiya hadhil ashhur, apakah bulan-bulan ini? Fadhahaba Malikun, Imam Malik berpandangan ila anna ashhural haji Syawal wal Dzulqa'dati wa Dzulhijjati kullih, bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah semua sekali. Wa huwa qalu Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa Atha wa Mujahid. Jadi 3 bulan ni, 3 bulan Zulhijjah tu semua sekali. Wa dhahabal jumhur pula, iaitu Imam jadi saya rasa ada silap ni. Rasanya di sini bukan Imam Malik, kena tengok balik ni. Di sini sama ada silap di sini. Malik 2 kali ni. Mana pandangan Abu Hanifah ni? Mana pandangan Abu Hanifah? Okey. Jadi kita ni kena tengok balik. Dia ada silap ni. Silap cetok ni. Kita baca dulu. Dhahaba al-jumhur Malikun wa Syafi'i wa Ahmad ila anna ashhural haji, bulan haji tu Syawal, Zulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Ni Zulhijjah 10 hari je. Sebab Arafah tu hari ke-9 kan. Sampai kepada subuh hari 10 tu dibenarkan lagi. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas wa Atha wa Sudi wa Sya'bi wa Nakhai wa amma waqtul umrah, ada pun waktu umrah maka sepanjang tahun. Waktu umrah sepanjang tahun. Jadi di situ berlaku khilaf. Okey. Maka di sini Ashhurul Hajj. Okey. Seterusnya qala Syaukani, berkata Imam Syaukani rahimahullahu taala, wa tadhharu faidatul khilaf, dan apa faedahnya? Zahir faedah khilaf itu, zahir faedah khilaf fima waqa'a min a'malil haji, pada perkara yang bilakah berlaku amalan haji ba'da yaumin nahar, selepas daripada hari sembelihan, lepas hari 10. Nampak? Okey. Jadi mana ni? Maka khilafnya ialah selepas 10 tu, selepas 10 ke atas tu sampai ke akhir Zulhijjah tu. Faman qala inna dzal hijjah, bahawa dzal hijjah itu kullahu min waqti, semua sekali dia masuk daripada waktu haji, lam yulzimuhu damu ta'khir, maka tidak wajib kena dia dam ta'khir kalau dia lewatkan selagi mana dalam bulan Zulhijjah. Wa man qala laisa illa al-ashru minha, siapa yang kata tidak adalah bulan haji itu kecuali 10 hari awal Zulhijjah, qala yalzamu damu ta'khir, dia kena bayar lagi dam ta'khir. Okey.
Jadi di sini kita lihat kepada masalah ini, khilaf. Khilaf yang berlaku pada masalah Ashhuru al-Hajj. Ashhuru al-Hajj yang mengatakan bahawa Syawal, Zulkaidah dan juga 10 daripada Zulhijjah. Iaitu siapa itu? Mazhab mazhab Syafi'i, Ahmad tadilah. Okey. Jadi yang silapnya mana ni? Di sini silapnya. Qaul yang kedua yang mengatakan Ashhurul Hajj ialah Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah tu sehingga akhirnya. Jadi di sini yang silapnya bukan di sini. Ni pandangan ini. Maka di sini ni ialah pandangan mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah. Ya. Dhahab al-jumhur yakni al-Hanafiyatu wal Syafi'i wa Ahmad. Itu pandangan pertama. Pandangan pertama yang mengatakan hanya 2 bulan Syawal, Zulkaidah dan juga 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Mazhab Malik ni macam ni lah. Mazhab Malik itu dia menganggap bahawa keseluruh bulan Zulhijjah itu bulan haji. Okay. Jadi tolong betulkan balik betulkan balik ni. Okay. Seterusnya selesailah kita berkaitan dengan satu lagi, al-hukmul ashir, hukum yang ke-10. Ma huwa al-hukmul wukuf bi Arafah? Apakah hukum berwukuf di Arafah ini? Mata yabtadi'u waqtuhu? Bilakah mula waktunya? Ajma'al ulama ala anna al-wukufa bi Arafah huwa ruknul haji al-a'zam. Dia itu rukun haji yang paling besar. Sehingga Nabi SAW sebut dalam ni, al-hajju Arafah. Haji itu rukun terbesarnya Arafah. Wukuf di Arafah itu. Wa man jaa lailata jam'in, siapa yang datang pada lailata jam'in. Lailata jam'in ni makna malam 10 malam ketika malam orang itu bertolak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Jam'in itu Muzdalifah tu, malam Muzdalifah tu. Ini 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Siapa yang datang pada malam 10 Zulhijjah qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar, faqad adraka, maka dia telah mendapat haji. Jadi waktunya ialah ketika bermula pada Arafah pada zawal 9 sehingga ke sebelum fajar. Sebelum fajar 10 hari bulan. Nampak? Wa yara jumhurul ulama, dan berpandangan jumhur ulama anna waqtal wukuf, waktu wukuf yabtadi'u min zawali yaumit tasi', bermula daripada gelincir matahari hari ke-9 ila tulu'il fajri yaumil ashir, sehingga terbit fajar hari 10. Wa annahu yakfil wukuf fi ayyi juz'in, memada wukuf pada mana juzuk min hadzal waqti, daripada waktu ini, lailan aw naharan, malam atau siang. Illa annahu idza waqafa bin nahar, kecualilah dia tu kalau dia wukuf pada siang hari, wajaba alaihi maddu al-wukuf ila ma ba'dal ghurub. Kecuali orang yang wukuf siang hari tu, dia wajib memanjangkan wukuf sehingga selepas tenggelam matahari. Jadi syaratnya begitu je lah. Wukuf itu mulanya pada mana waktu boleh. Tapi kalau kita dah wukuf pada siang hari, kena panjangkan wukuf itu, sambungkan sehingga masuk selepas maghrib. Masuk maghrib. Amma idza waqafa bilail, adapun orang yang datang wukuf malam, fala yajibu alaihi syai', maka tak ada masalah lah malam, mana-mana bahagian dia wukuf selesai. Wa qad ruwiya 'anil Imam Malik rahimahullah taala annahu idza afadha qabla al-ghurub, diriwayatkan bahawa daripada Imam Malik, sesiapa yang afadha ni makna dia keluar daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Dia keluar daripada Arafah qabla ghurubi syams, sebelum tenggelam matahari, lam yasihha hajjuhu, tidak sah hajinya, wa alaihi hajjun qabilun, hajju qabilin, hajjun qabilin ay al-amin qabil, kena haji tahun depan. Makna bila haji tidak sah, kena qada dan kena ganti balik pada tahun depan. Wa qala Qurtubi wa ikhtalafa jumhur, telah khilaf para ulama jumhur fi man afadha qabla al-ghurub, bagi orang yang telah keluar daripada Arafah sebelum daripada maghrib, walam yarji', dan dia tidak kembali balik. Kalau dia keluar, dia datang balik tak apa. Madza alaih, apa yang wajib?
Qala Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu kata alaihi damun. Orang itu kena bayar dam saja. Haji dia sah tapi kena bayar dam. Wa qala Malikum alaihi hajju qabilin. Dia kena haji tahun depan. Jadi berat sikitlah mazhab Malik ni. Wal hadyu yanharuhu fi haji qabilin. Dan hadyu tu makna hadiah. Binatang yang dibawa untuk disembelih itu hendaklah disembelih pada tahun depan. Wa huwa kaman fatahul haj, umpama orang yang luput haji. Jadi itu khilaf yang berlaku pada masalah ini, masalah haji. Sekadar itu saja perbincangan tentang masalah haji. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.